Apakah yang menyebabkan Muhammad Al-Fatih terkenal berbanding dengan lain-lain sultan keturunan daripada Turki? Dia terkenal sebab dialah yang bertanggungjawab dalam pembukaan kota Konstantinopel. Yang mana kita tengok di awal tadi, kota Konstantinopel ini berjaya ditakluki oleh beliau setelah dia mencuba tanpa jemu. Timbul pertanyaan, kenapa dia nak takluk Konstantinopel? Keagungan Al-Fatih itulah tajuk yang telah pun dipilih untuk dikupas dan diperbincangkan sebagai bahan ilmuwan bersama sempena dengan forum Perdana Diraja yang diadakan pada malam ini. Kalau tajuk forum telah sama-sama kita ketahui, kita ingin berkenalan pula dengan 3 orang barisan panelis yang telah bersiap sedia bersama dengan saya di atas pentas. Yang paling hampir dengan saya iaitulah yang berbahagia Datuk Badli Shah bin Alauddin, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak tanya satu soalan pada Datuk lah. Bukan nak suruh Datuk riak dah. Ini kali keberapa dah Datuk berforum di Istana Negara? Masya Allah. Sejak tahun 2010 di Istana Negara Lama sampai malam ni baru kali ke-6. Kali ke-6. Kali yang ke-6. Jadi junjung kasih tuanku, junjung kasih daun keladi. Untuk kita teruskan perbincangan keagungan Al-Fatih yang menjadi topik perbincangan kita. Satu tajuk yang menarik untuk kita ikuti selama 1 jam 30 minit. Tak panjang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana ketiga-tiganya telah membuat persiapan untuk mengupas tentang tajuk ini. Saya nak mulakan dengan panel kita yang pertama, Datuk Badli Shah. Siapakah Muhammad Al-Fatih yang sedang kita nak bincangkan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ampun tuanku, ibu ampun, sembah patik mohon diampun. Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat langsung menyembah. Daulat tuanku patik mulai, moga berkat melimpah ruah. Keberangkatan tuanku bererti sungguh, sembah beradat patik nan junjung. Tuanku bak payung gemala gantih. Patik mohon kenan bawah diri tuanku bagi patik menjawab persoalan yang diajukan. Kalau ada sepatah kalam sebaris ayat yang boleh dijadikan ilmu, ke bawah diri tuanku jugalah pendeta yang lebih utama. Ampun tuanku. Sahabat saya, Al-Fadhil Tuan Haji Zakaria selaku moderator, rakan-rakan bicara wara, para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di Kepulauan Sumatera, di selatan Thailand, hadirin hadirat muslimin muslimat, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Muhammad Al-Fatih, seperti yang kita tengok visual di awal tadi, dia merupakan Sultan Turki yang ke-7 daripada 18 orang sultan. Yang mana beliau yang digelarkan sebagai Mehmed II adalah Sultan of the Ottoman Empire. Yang mana Empire Uthmaniyah ini merupakan empire yang sangat besar, berdiri kukuh selama 623 tahun. Baginda naik tahta secara rasmi dalam usia yang sangat muda, kira-kira 19 tahun, dan baginda memerintah kerajaan Turki Uthmani selama 37 tahun. Apakah yang menyebabkan Muhammad Al-Fatih terkenal berbanding dengan lain-lain sultan keturunan daripada Turki? Dia terkenal sebab dialah yang bertanggungjawab dalam pembukaan kota Konstantinopel. Yang mana kita tengok di awal tadi, kota Konstantinopel ini berjaya ditakluki oleh beliau setelah dia mencuba tanpa jemu. Timbul pertanyaan, kenapa dia nak takluk Konstantinopel? Kenapa? Why? What is the because? The because is dia nak merealisasikan hadis ramalan kenabian. Yang mana Nabi ini, Nabi dia tidak ramal nasib, tidak. Dia ada prophecy of the prophet. Nabi banyak dia punya prophecy dia. Dia pernah cerita tentang Osman bin Affan akan mati dibunuh. Dia pernah cerita Ammar bin Yasir akan mati dibunuh. Dia pernah cerita orang Islam akan berjaya masuk Mesir. Dia cerita orang Islam akan berjaya buka kota Konstantinopel. Dalam hadis dalam perang Khandaq, la tuftahannal Konstantiniyatu fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jishu zalikal jish. Nabi sebut
akan terbukalah kota Konstantinopel. Rajanya adalah raja number 1 terbaik dan tenteranya the best tentera, number 1. Hadis ini menjadi rangsangan selama beratus-ratus tahun kepada umat Islam nak merealisasikan bahawa akulah raja itu. Dan tentera-tentera pun kata, kamilah tentera itu. Kita kena ambil maklum, Konstantinopel ini bukan calang-calang kota. Sebab itu Napoleon Bonaparte pernah sebut, kalau dunia ni sebuah negara, yang layak jadi ibu negara dunia adalah Konstantinopel. Konstantinopel ini sekarang kita panggil Istanbul. Istanbul ni asalnya Muhammad Al-Fatih letakkan nama Islambol. Islambol ni Lords of Islam. Tapi Turki moden tukar kepada Istanbul. Piramli ada buat juga Isketambola, sebelah Isketambatu, itu lain pula ya. Dia Istanbul ini, dia paling payah nak diceroboh sebab dia dikelilingi oleh Bosphorus, Marmara dan Golden Horn. Dia ada 7 bukit semula jadi, yang mana kalau musuh nak datang menyerang, padahal bawa parang dengan kerih je lah. Senjata besar tak boleh nak bawa sebab bukit terlampau banyak. 2/3 daripada sepadan kotanya menghadap Laut Marmara dan Selat Bosphorus. Dan dalam laut dia ada rantai. Kalau ada kapal musuh nak masuk, dia akan tarik rantai itu, pecah kapal. Banyak kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Kiev di Ukraine pernah cuba serang pakai kapal, tapi pecah. Sebab itu musuh nak memasuki Golden Horn itu mustahil. Keliling kota dia saja ada benteng luar dan juga benteng dalam. Tembok luar 25 kaki, tebal 10 meter. Tembok dalam tinggi 40 kaki, tebal 15 meter. Parit 10 meter, lebar 60 meter. Berdasarkan atas kertas, mustahil boleh menjajah atau nak ceroboh kota Istanbul. Tetapi orang Islam dia nak membuktikan cakap Nabi ini betul. Lalu ada 11 kempen ketenteraan, semuanya gagal. Tahun 34 Hijrah, Sayyidina Ali pernah pergi cuba tapi gagal. Bani Umayyah hantar 5 ekspedisi. Muawiyah bin Abu Sufyan pernah pergi, juga gagal. Sehingga meninggallah Abu Ayyub Al-Ansari dan dikebumikan di sana. Begitu juga Sultan Sulaiman Al-Malik, juga gagal. Zaman Abbasiyah, 1 ekspedisi dihantar, juga gagal. Zaman Harun Al-Rashid. Kerajaan Uthmaniyah sendiri, 2 ekspedisi dihantar. Sultan Bayazid, Sultan Ottoman, beberapa kali dia pergi menyerang, gagal. Sultan Murad, gagal. Akhirnya pada 29 Mei 1453, tiba-tiba Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya memasuki kota Istanbul. Macam mana dia boleh masuk? Ini kita akan jawab dalam persoalan-soalan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Saya ingin teruskan perbincangan kita, Datuk Bat, ya, tentang kehebatan Al-Fatih, susuk tubuhnya, susuk corak kepemimpinannya bukanlah datang begitu sahaja, tetapi telah dicorak oleh ayahnya. Sama juga macam yang berhormat Menteri, bagaimana keagungan, kehebatan Yusuf Rawa itu menghasilkan seorang menteri hari ini. Bagaimana corak kepimpinan ada kaitannya dengan corak pendidikan awal oleh seorang ayah bagi melahirkan seorang belia remaja yang hebat pada hari ini, Datuk? Ya, terima kasih. Benar, kita kalau tengok kepada suasana semasa sekarang, orang banyak berbicarakan tentang masalah remaja, masalah belia. Sebab itu bila kita nak selesaikan permasalahan ini, tengok macam mana orang tua-tua dulu ajar. Dulu ada peribahasa, melentur buluh biarlah daripada rebung. Senada dengan sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuh jari. Bila anak tidak dilatih, kalau besar bapaknya letih. Kalau anak, janganlah alpa supaya malu jangan menimpa. Dengan anak jangan berlebihan suka supaya tanda jangan berduka. Supaya anak menjadi orang, tunjuk ajar janganlah kurang. Supaya anak jadi manusia, ditunjuk ajar sehabis daya. Supaya anak hidup selamat, ditunjuk ajar sepenuh minat. Supaya anak tidak terlantar, kecilnya dididik, besarnya diajar. Anak dididik pada yang baik, diajar pada yang benar, ditunjuk pada yang elok, diasuh supaya senonoh, diasah supaya menakah, dicanai supaya pandai, dituntun supaya santun. 3 hari tak habis kalau nak baca. Panjang betul. Orang tua-tua beletih, dia beletih kita. Tak, dia nak suruh kita jadi orang. Suruh jadi orang. Sebab itu kalau balik pada topik kita, Muhammad Al-Fatih, kenapa dia begitu hebat? 800 tahun selepas Nabi ucapkan hadis tu, dia berjaya dapat Konstantinopel. 800 tahun dia dapat. Apa sebab? Pendidikan. Pertama kita tengok ayahanda dia.
dia letakkan anaknya nama terbaik, Muhammad As-Sani. Muhammad ni sebutan orang Istanbul lah, cara kita Muhammad. Muhammad ni nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 kali nama ni disebut dalam Quran. Dalam Ali Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, Al-Fatah ayat 29. Dan ada satu surah khusus nama Muhammad, dan ayat yang kedua disebut nama Muhammad. Jadi nama ni rupanya memberi kesan pada anak-anak. Sebab itu nama menentukan watak. Ustaz Zakaria, saya ramai jumpa orang bila tanya nama sesuai dengan perangai dia. Ramai. Kadang saya tanya, abang nama siapa? Nama saya Bakar. Oh, abang kerja apa? Bomber. Munasabah. La ilaha illallah. Contoh. Nama Bakar kerja bomber. Munasabah betul. Contoh. Kadang ada tanya, abang nama siapa? Muhammad Saman. Kerja apa? JPJ. Munasabah juga. Munasabah juga. Tak kebetulan. Sebab itu nama ni mustahak. Kalau nama Superman? Jadi Superman tu lain ya. Jadi, tapi jangan kita over sangat. Ada orang terlampau Islamik tak tentu arah. Taruh nama terlampau Islamik pun susah juga. Ada satu kes di Indonesia. Anak dia 7 orang. Dia taruh nama anak dia ikut surah Al-Fatihah. Anak sulung Bismillahirrahmanirrahim. Anak kedua Alhamdulillahirrabbilalamin. Hak ketiga Ar-Rahmanirrahim. Sampai waladhalin. Jadi orang tanya, wak ni gimana mau dipanggil anak-anak ni? Dia kata, kan ramai nak panggil. Dia kata, senang, tak ada masalah. Dia kalau panggil anak dia Al-Fatihah, datang semua datang. Semua datang. Loyo buruk juga wak ni. Tapi yang penting nama mustahak. Muhammad itu begitu barakah sekali. Yang kedua, ayahanda dia hantar dia berguru dengan guru terbaik. Tadi Dr. Izzah dia menyebutkan salah seorang gurunya Syekh Ahmad Al-Qurani rahimahullah. Dia ada seorang guru kerohanian nama Syekh Aq Syamsuddin atau Muhammad bin Hamzah Ad-Dimashqi Ar-Rumi rahimahullah. Dia inilah ulama yang membimbing rohani Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ni semasa kecil berdasarkan sejarah dia nakal. Degil, tak suka mengaji Quran. Saya ingat semua budak-budak begitulah. Jadi Syekh Aq Syamsuddin ni tak pernah jemu. Dia didik dan dia selalu bagi semangat mu kena ambil Konstantinopel daripada kecil lagi. Dan ayah dia juga hantar dia mengaji dengan 2 orang guru hebat, Syekh Khairuddin dengan Syekh Sirajuddin Al-Habli. Ini belajar akademik, dia belajar matematik, geografi, sejarah, falak, linguistik dia belajar. Dan dengan Syekh Ahmad Ismail Al-Qurani ini, dia tak banyak belajar, tapi ayah dia bagi lesen kalau degil rotan. Degil rotan. Jadi dia banyak didik Sultan Muhammad ni dengan rotan. Sebab itu tuan-tuan, rotan ni pendidikan yang bagus. Sebab itu hasil didikan rotan itulah dia berjaya hafaz 30 juzuk Al-Quran, boleh betul-betul bahasa Turki, Greek, bahasa Yahudi, Arab, Parsi dan juga Latin. Sebab itu rotan mustahak dalam konteks pendidikan anak-anak. Nabi itu penyayang. Tapi anak dah jam 4 umur 10 tahun tak semayang disuruh rotan. Nabi itu rahmat dah. Tapi kalau tak semayang rotan, bukan rotan membunuh, rotan nak menakutkan dia. Orang putih pun walaupun dia adalah Montessori lah, pendidikan itulah, psikologi gerbung-gerbang, dia pun ada, you spare the rod, you spoil the child. Awak simpan rotan, rosaklah nak awak. Strike while the iron is hot. Nak ketuk besi masih lembut, dah jadi besi tak guna, dah mengetuk, dah tak boleh nak dilenturkan lagi. Sebab itu orang Melayu dulu pesan, sayang anak, tangan-tangankan. Sayang isteri, tinggal-tinggalkan. Belikan gelang lah, ilaha illallah. Tinggal buat apa? Belikan gelang lah. Luruh. Tapi Ustaz Zakaria, sekarang ni kita merotan anak tak boleh sebarang. Tak boleh nak mengikut cara Muhammad Al-Fatih ni dah. Sebab kita ada undang-undang apa semua. Jadi anak budak zaman sekarang ni dia bukannya takut ke ayah dia. Ada cerita tu, ayah bawa anak pergi semayang. Duduk soh depan. Anak baru 5 tahun. Bukan takut ke ayah dia. Imam rukuk, Allahu Akbar. Bila imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kain pelekat imam tersepit celah punggung. Tak tahulah kenapa tersepit, tersedut gitu. Budak umur 5 tahun dia tariknya kan imam. Ayah dia tengah semayang, cerlong ni bahasa Pantai Timur, dia bulatkan mata dia. Anak dia pandang ayah dia marah, dia masuk balik kain tu imam tu. Tak melompat tu imam. Sebab itu susah sikitlah nak mengikut cara Muhammad Al-Fatih tu. Yang penting didiklah anak lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Wallahu a'lam. Soalannya yang sangat menarik, dia bukan pandangan tapi berbentuk soalan. Saya ingat ahli panel boleh berkongsi, mungkin Datuk Bat, tentang bagaimana kita ingin mempertahankan institusi diraja yang merupakan simbol keamanan, simbol kedaulatan tanah air kita ni, Datuk. Baik, terima kasih.
Sistem beraja ataupun sistem monarki adalah sistem kepimpinan tertua di dunia. Pada awal kurun pertama, seluruh dunia kita ada kurang lebih 900 tahta raja-raja. Tetapi pada 400 tahun yang terakhir, telah merakamkan satu perubahan yang besar kepada institusi raja, yang mana bilangan tahta menjadi makin kurang. Pada awal abad ke-20, daripada 900 tahta turun kepada 240 sahaja. Dan pada dekad ke-8 abad ke-20 tinggal 44 sahaja. Masa era Perang Dunia yang pertama, dalam masa 4 tahun saja, 3 empayar besar tradisi beraja di Eropah runtuh satu persatu. Bermula di Austria, Jerman, Rusia dan akhirnya Turki Uthmaniyah. Dan raja yang terakhir sekali dimakzulkan tahun 2008, Raja Gyanendra, yang merupakan raja Nepal terakhir yang keturunannya memerintah 230 tahun. Jadi raja satu persatu sudah banyak dimakzulkan. Hari ini kita dapati dari 44 negara beraja, 16 daripadanya mengiktiraf Ratu Elizabeth yang kedua sebagai raja pemerintah di bawah sistem raja berperlembagaan. Tapi selain daripada itu, kita ada 16 negara yang amal sistem raja berperlembagaan, ada 5 negara amal sistem separa autonomi, ada 7 negara amal sistem raja secara mutlak. Dan secara geografinya, kita ada 11 raja di Eropah, 3 di Afrika, 14 di Asia dan ada 6 di negara-negara Oceania. Sebab itu orang muda-muda kita nak ingatkan, jangan sangka negara maju tolak sistem beraja. Tak. Negara maju pun ada sistem beraja lagi. Lihat saja England, dia punya King of English itu dah mula tahun 774. Raja pertama nama Offa, England. Begitu juga di Jepun. Jepun negara maju, tapi berapa raja? 125 maharaja Jepun sejak tahun 660 sebelum Masih, daripada maharaja Jimmu sampailah Akihito. Tadi saudara kita bersiaran dari Beijing, China. China dulu ada maharaja. Dia start daripada tahun 221 sebelum Masih sampai 1921, dia ada 557 maharaja daripada dinasti Qin sampailah Qing. Yang terakhir Emperor Puyi dari Kuantong Emperor. Begitu juga di India. India jangan ceritalah, raja dia daripada dinasti Haryanka sampai Gaikwad. Semua ada 1121 maharaja, bukan raja, maharaja. Sebab itu kita tengok sekarang dari sudut pecahan, majoriti negara yang amalkan sistem beraja adalah negara-negara Islam. 9 di Asia, 1 di Afrika, 8 daripadanya adalah pengeluar minyak. Sebab itu bagi seorang Muslim, sistem raja ini sebati dengan kita kerana telah wujud semenjak kejatuhan Empayar Uthmaniyah lagi. Sistem kesultanan ini adalah penerus kepada tradisi sistem yang berakarkan kepada khalifah. Lepas Nabi wafat, ganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar mentadbir 29 tahun, dia berakhir berkurang 27 bulan, digantikan oleh Umar Al-Khattab dengan cara wilayatul ahdi, main tunjuk. Kemudian selepas 29 tahun Khulafa Ar-Rasyidin berakhir. Tapi disambung dengan 14 dinasti Umayyah selama 91 tahun, 37 dinasti Abbasiyah, 8 dinasti Buaih, 11 Saljuk, 8 Fatimiyah, 36 Uthmaniyah. Totalnya kita orang Islam ada 128 khalifah selama 1291 tahun. Sebab itu kita kenal dengan Masjid Sultan, kita ada Wali Sultan. Maka sistem raja, sistem sultan dekat dengan kita. Dalam konteks kita di Malaysia, selepas hampir 186 kesultanan runtuh satu persatu, yang terakhir di 3 Mac 1946 di Sumatera, keruntuhan Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batubara sampai Tanah Tinggi Karo, kita merasa bersyukur sebab kita masih ada raja, masih ada sultan. Dan memang orang Melayu, dia kena ada raja. Sebab itu kita MIB, Melayu Islam Beraja. Bertuan ke Siak, bertuan ke Minangkabau, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Sebab orang Melayu kalau dia tak ada raja, semua orang nak jadi raja. Faham, susah juga kita. Biarlah dah tentu ada seorang saja raja. Jadi tak pening kita nak mentaat pada yang mana-mana. Jadi begitulah selebih kurang kita naklah bersyukur kerana ada raja. Yang penting raja Melayu, raja berdaulat, mengambil berat hati rakyat, mendapat sanjungan rakyat jelata, raja dan rakyat berpisah tiada. Cantik sekali. Kita akan teruskan perbincangan kita bersama dengan Datuk Badli Shah Alauddin, Ketua Penolong Pengarah bahagian Masjid Jabatan Agama Islam Pahang, dan juga Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim,
Syarah Kanan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Ustaz Roslan Muhammad, seorang pendakwah. Keagungan Al-Fatih terserlah juga Datuk dalam mengatur strategi ketenteraan. Begitulah bagaimana keupayaan dan juga kejayaan baginda membuka kota Konstantinopel dalam tempoh yang begitu singkat, menyerlahkan lagi kebijaksanaan baginda. Jadi apakah rahsia di sebalik kejayaan baginda ini? Baik, terima kasih. Hadirin hadirat sekalian, sememangnya usaha untuk nak menawan kota Konstantinopel adalah sesuatu yang impossible, mustahil. Sebab Konstantinopel ini di bawah pengaruh kerajaan Rom yang begitu kuat ketika itu. Tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membuktikan bahawa dengan kegigihan dan perancangan yang baik, dia berjaya dan mendapat kemenangan yang unsangkable, yang tidak disangka-sangka. Bayangkanlah, umurnya ketika itu, masa dia tawan Konstantinopel, umur dia baru 21 tahun. Lebih muda daripada Menteri Belia dan Sukan kita. Baru 21 ketika itu, muda lagi. Dan dia tewaskan Maharaja Konstantin ke-11 Palaiologos yang 30 tahun lebih tua pada dia dan pengalaman luas dalam peperangan. Macam mana dia buat? Tadi kita dah sebut di awal. Kota Konstantinopel ni memang dia susun tak boleh nak ditakluk oleh kuasa luar. Laut dia ada rantai. Dan di Museum Istanbul masih simpan rantai itu, kecil sikit daripada meja forum saja rantai dia. Memang besar rantainya. Tetapi macam mana dia buat? Caranya yang pertama, dia kepung Konstantinopel 53 hari. Dia kepung. Kepung ni bukan berkemah, berkelah. Tak, kepung betul. Sekat makanan, sekat gula, beras, macam contohlah. Semua tak bagi masuk. Sebab itu cara kepungan ni masih lagi berkesan. Sebab itu kalau negara kita, na'udzubillah, kalau musuh nak kepung, saya ingat dia tak kepung sekat beras. Dia sekat wifi, mati berdiri kita kan gini. Tak ada wifi, meninggal. Forum tak boleh buat. Forum tak boleh buat. Dia kerat je wayar wifi tu, habis kita. Askar kena jagalah wifi tu, minta tolong jaga. Sebab itu dia kepung 53 hari. Kemudian diserang. Dia bawa 126 buah kapal laut yang terdiri daripada 6 kapal layar yang ada pendayung. Dalam visual awal tadi ada large galleys tu yang ada pendayung dan ada kapal layar, 10 kapal sederhana, ada 15 kapal kecil, 75 bot pendayung besar yang large rowing boats, dan ada 20 kapal pengangkut kuda. Tapi macam mana dia nak masuk? Laut ada rantai. Inilah Nabi yang pernah meramalkan. Inilah tentera terbaik sekali. Macam mana yang terbaik? Dia boleh arahkan tenteranya pikul 70 kapal dari pantai Besiktas naik bukit di Galata, jalan kaki 3 batu. Pikul kapal. Kapal naik bukit. Tentera musuh menengok, oh ini memang ganas, memang ganas. Kapal naik bukit. Ini strategi tak pernah terfikir zaman itu. Dia masuk saja Golden Horn, dia dapat tawan Konstantinopel. Anggota tentera saja dia bawa hampir 1 juta land and naval forces. Dia bawa tentera-tentera berkuda dari Serbia, dia buat perjanjian, ada 1,500 askar berkuda, dan dia guna meriam terbaik zaman itu, dipanggil meriam Basilika. 14 meriam. Meriam tu beratnya 635 kilo, tinggi 8 meter, peluru saja 272 kilogram satu butir. Nak masuk je 2 jam peluru, tapi sekali tembak boleh 2 kilometer, bunyi boleh sampai 20 kilometer. Dan yang lebih sedap ni cerita lah, meriam tu katanya buat di Melaka. Ada pula cerita pula. Wallahualam, ni biar ahli sejarah Melaka dalam kaji. Wallahualam. Itulah ceritanya lebih kurang. Wallahualam. Datuk pernah sampai Konstantinopel? Pernah sampai. Istanbul lah, Istanbul. Istanbul ya. Patut kat cara Datuk sebut. Tapi yang Melaka tu sebab Sultan Mansur Shah, Sultan Melaka yang ke-6, dia memang dapat anugerah Mansur Pasha daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada kemungkinan dia yang buat meriam tu. Mungkin benar. Kena kaji balik lah. Kena kaji. Suruh Persatuan Sejarah lah. Biar UKM kaji. UKM kaji. 1 minit seorang untuk ketiga-tiga ahli panel untuk membuat kesimpulan akhir. Kita mulakan dengan Datuk Badri Shah. Hadirin hadirat sekalian, mari belajar dari Sultan Al-Fatih. Membantu Islam sangatlah gigih. Tahan bersakit mahu berpedih. Iman pun kuat pantang beralih. Memikul beban tahan ditindih. Dalam berkorban hatinya bersih. Membantu Islam hatinya tabah. Tahan bersakit mahu bersusah.
Bekerja keras, berkering basah, menjalankan dakwah tidak berbantah. Tahan berhujan, mahu berpanas. Tahan bersusah, berpenat lelah. Tahan berlenjen, tak kering kain. Tahan berteruk, sepepak teluk. Tahan berbagan, sepepak hutan. Tahan bertumang, berbedak arang. Tahan hidup, berkalang leher. Ayuh, kita bantu bangunkan agama. Dada beriman, akal sempurna. Janji diikat, sumpah dijaga. Menjalankan kerja, hati pun rela. Memikul beban, bermanislah muka. Agama dibina, negara dipelihara. Bekerja keras sehabis daya. Dirgahayu tuanku.